أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Muslim, ringkasan Sahih Muslim, di mana kita dah sampai hari itu pada bab yang ke-47. Itu berkenaan dengan tajuk bab diangkat amanah daripada hati dan juga iman. Dan kita dia masih dengan kitabul iman, tentang iman. Cuma kita ambil hari itu berkenaan tajuk fitnah-fitnah yang berlaku, mana amanah diangkat, dihilangkan daripada hati orang berkenaan amanah. Kemudian bagaimana hati ni nanti dihadapkan kepadanya fitnah, ujian satu persatu, selembar demi selembar, macam tika, kan, selai. Yang ini diceritakan oleh Huzaifah bin Yaman berkenaan dengan dengan fitnah yang berlaku ini. Dan dia ceritakan fitnah tadi datang kepada manusia ni satu demi satu macam ombak, datang pergi, sampai kan hati tu tadi, mana-mana yang menerima ujian Allah Ta'ala tadi, dia fitnah, bala tadi, benda tu datang pada dia, benda yang tak elok tadi, dia sedut, dia terima, maka hitam, titik hitam. Mana-mana yang tolak apa-apa fahaman yang datang, apa benda, peristiwa ke, ataupun ideologi ke, ataupun apa di fitnah tadi. Memang kita sekarang ni saya kata paling dahsyat media masa lah. Ada datang melalui surat khabar, ada melalui televisyen, handphone, semua sekali datang. Mana idea pelik-pelik ni, tentang ketuhanan, tentang akhirat, syurga, neraka, yang mana dirosakkan dengan faham-fahaman tadi, dimasukkan. Dan dia datang satu selai. Dan mana-mana hati yang tolak benda berkenaan, tak menerima, maka dia akan jadi di titik putih. Mana sehinggalah hati tadi akan berterusan macam tu, sampaikan satu hati tadi jadi putih, bersih macam batu yang licin. Yang satu lagi hitam, pekat macam macam belanga yang diterbalikkan. Hitam pekat. Yang putih tadi tu dia takkan termudarat langsung. Selagi mana langit bumi ada, selagi tu dia takkan termudarat. Dia akan datang saja apa ujian, dia tahu mana betul mana salah. Takkan dia terpersona dengan apa saja yang berlaku. Takkan dia terpengaruh dengan apa yang datang. Adapun satu lagi pula yang hitam gelap tadi, dia takkan tahu apa kebenaran, dan dia takkan ingkari kemungkaran. Makruf tadi tak kenal, mungkar dia tak ingkari, kecuali apa yang hati dia diserap. Baik, sambung. Qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah, wa haddatsuhu, aku cerita padanya, wa haddatsuhu anna bainaka wa bainaha bab. Aku cerita pada Umar bin Khattab, anna bainaka wa bainaha bab, di antara engkau dengan dia, itu dengan fitnah berkenaan, bab, ada satu pintu, bab, ada satu pintu, mughlaqa, yang terkunci, yushiku an yuksara, hampir-hampir ia akan dipecahkan. Antara engkau dengan fitnah tadi ada satu pintu yang menyekat, yang hampir-hampir pintu itu dipecahkan. Qala Umar, berkata Umar, akasra la abalaka, adakah dipecahkan? La abalaka, saya kita terangkan la abalaka tu. Dia kata akasra, kata-kata yang disebut oleh Umar tadi, la abalaka, dia adalah rasa besarnya, rasa macam dahsyatnya di sisi Umar berkenaan pemecahan pintu tersebut. Dia rasa pecah ke, macam tu lah. Ke tu yang la abalaka ni actually sebenarnya dalam bahasa Arab ni actually penggunaan istilah la abalaka, la wasakla ummah dan sebagainya, ataupun wailun dan sebagainya, kadang-kadang digunakan bukan bermaksud untuk memaki atau mencela orang tersebut. Tak ada bapa untuk engkau, maksud dia. Kalau ikut terjemahan literally, la abalaka, tak ada bapa bagimu. Tapi maksud ayat tadi bukan maksud dia ni, pasal rasa terlampau ni sangat, lafaz tadi digunakan. Mana bila Umar sebut macam tu, dia kata apa? Kerana bimbang terhadap bahawa bila dipecahkan tak boleh lagi nak ditutup semula. Bila dipecahkan tak ditutup semula, dah habis. Okey? Kerana apa? Pemecahan tidak berlaku melainkan dengan paksaan dan juga penewasan atau pengalahan. Mana pemecahan hanya berlaku dengan kekerasan, bukan dengan kelembutan. Kerana apa? Seolah-olah bab tadi terkunci,
Daripada dimasuki fitnah. Fitnah tak boleh masuk, ada pintu terdekat kepada Islam. Mana Islam ni tak boleh masuk. Okey. Dan dia kata apa? Dan apa bab yang seolah-olah bab yang mengutuk tadi, dia masuk fitnah ke atas umat Islam ni adalah Umar itu sendiri. Memang actually itu dan dimaksud dia apa? Dia pecahkan, maksud dia apa? Dibunuh Umar. Dan lafaz la abalaka tu ialah lafaz apa dia kata dan apa dia kata situ digunakan untuk orang kata kataan bahasa Arab biasalah. Bukan maksud dia menafikan orang tu ada bapa tak ada bapa. Okey? Macam orang gunakan la yadia li fulan fi hadzal amr. Tiada tangan untuk orang tu dalam perkara ini. Maksud dia tak ada campur urusan ataupun orang tak ada bantuan. Bukan maksud dia orang tu tak ada tangan. Bukan maksud dia bukan lam tu maksud dia tak ada tangan. Maksud dia gambaran berkenaan dengan apa keterukan atau dahsyatnya perkara tersebut, dia gunakan lafaz tadi. Kan macam orang kita biasa guna kat KL apa gila. Sakit gila. Teruk gila. Kan gila. Kan ada istilah yang itulah, istilah yang gunakan. Okey? Kaya gila. Okey. Ia adalah yang kalimah macam ni la abalaka dan sebagainya, ia adalah kalam yang berjalan di atas lidah orang Arab seperti permisalan. Okey? Macam permisalan macam Nabi sendiri ketika mana bila ada sahabat yang tak kisah orang tu luka kepala dalam peperangan, kemudian dia junub, kemudian sahabat-sahabat yang lain suruh dia mandi. Dia mandi mati. Kan bila jumpa Nabi SAW, Nabi kata apa? Qatalahumullah. Mereka bunuh dia, tak nak matikan mereka. Dia bukan maksud dia Nabi doa supaya orang tu mati. Nabi mana ada, bukan orang yang suka bunuh, minta orang kena mati. Nabi bukan orang macam tu. Maksudnya lafaz tadi lafaz marah, tapi bukannya maksud dia suruh bunuh. Kan? Qatalahumullah, bukan macam tu Dan orang Arab dia kata mengatakan la abalaka ni bagi satu perkara yang ada kepentingan besar. Dia kata pecah ke? Macam tu lah, macam saya kata ke tu. Kat orang Melayu kita guna ke. Kalau orang Johor apa? Kan? Jadi dia cerita dia macam apa penegasan macam tu. Contoh macam qatalahullah tidak dikendaki, maksud dia cela. Qatalahullah bukan maksud dia cela. Dan contoh macam digunakan wailun li ummihi untuk perkara yang kalau dah pasti jadi. Dah tak boleh buat apa dah. Bukan maksud dia celaka mak orang tu. Faham tak? Tapi maksud dia benda tu dah tak boleh dia patah balik dah. Macam Nabi kata wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Kan Nabi kata kecelakaanlah untuk orang Arab daripada kejahatan yang makin hampir. Bukan maksud dia Nabi doakan kecelakaan untuk mereka. Kan? Dan benda tu bukan orang yang nak buat pun. Pecah Nabi kata telah dibuka daripada tembok yang Jumaat sebesar ini. Bila Nabi isyaratkan macam tu, bukan maksud dia Nabi kata benda tu bukan orang yang buat. Bukan orang Arab yang buat pergi tolong pecahkan. Dibuka tadi dia orang yang buka, tapi masalahnya bila benda tu berlaku, benda tu maksud dia apa? Benda yang telah pasti berlaku dan tak boleh patah balik. Tak boleh patah balik, tu cerita dia. So maksud dia Nabi SAW ketika tu mencerita lafaz wailun dan sebagainya bukan maksud dia kecelakaan. Okey? Tapi yang kena faham sekarang lafaz-lafaz macam ni. La abalahu, kita wailun li ummihi ke wailu ummah wasakla ummah ke ataupun qatalahullah ke, dipandang kepada kata-kata dan juga orang yang mengatakannya. Sekiranya orang yang mengatakan kata-kata tadi, orang yang sayang macam mak ke bapak ke cakap dan sebagainya, maka ia adalah kata-kata yang dia adalah tanda kesetiaan, tanda sayang sekalipun kasar. Mak kata-kata bodoh engkau ni, kadang-kadang bukannya masalah dia nak anak dia bodoh, faham? Tapi ialah kita kata ajar jangan cakap macam tu. Namun begitu kalau terkeluar kata-kata macam ni, bukan maksud dia maki laknat anak dia, betul tak? Itu buat kata-kata. Benda tu maksud dia kena tengok pada siapa yang berkata. Kadang-kadang ada orang tu dia nak gunakan untuk tidak taat pada mak dia dengan alasan mak saya mulut jahat. Dia kata kalau saya duduk dekat-dekat nanti dia cakap macam-macam, so boleh tak saya lari terus saya dekat dengan mak saya. Dia tak nak jumpa pun kan? Kalau jumpa nanti dia marah-marah saya, nanti takut saya melawan dia, so elakkan jumpa. Peliknya kan? Ini cara bagi alasan pelik dia nak justify. Dia malas jumpa mak dia, justify dengan mulut mak dia jahat. Faham tak? Okey. Jadi kadang-kadang benda salah. Kita sini. Kalau dia kata kata-kata datang daripada orang yang kita sayang, orang yang sayang kita, maka lafaz tadi walaupun kasar, ia tetap dikira sebagai benda tu bukan. Macam tadilah kata-kata ni bila Umar kata pada Hudzaifah, "Kala abalaka." Takkanlah dia kata maksud dia wahai Hudzaifah, tak bapa untuk engkau. Bukan maksudnya tu. Pasal kata-kata ni dilafazkan oleh Umar sayang dia sayang Umar. Jadi bukan lafaz ini bermaksud untuk memaki atau nak menjauhkan dia daripada rahmat Allah Taala. Dan sekiranya yang bercakap kata-kata tadi
sekalipun dia sekiranya kata tadi, kalau orang tu ada di antara kita dengan dia taat setia, kasih sayang dan sebagainya, sekalipun kasar kata-kata dia dikira sebagai kata-kata tu bukan maksud itu. Kalau sekiranya benda tu daripada musuh, maka apa yang dilafazkan tadi adalah apa? Meminta bala pada kita, sekalipun kata-kata tadi apa? Baik. Even though manis mulut dia. Oh, bagusnya. I hope you get well soon. Dalam hati, walaupun dia dengan musuh kan. Kalau dia kata dia cakap baik sekalipun, tapi lafaz dia tadi bukan bererti macam tu. Contoh macam bila orang apa di dunia sekarang ni kan, bila UN ke apa ke Kristian dan sebagainya kata apa? We want peace. Kan? Kami nak keamanan dan sebagainya, cinta keamanan, itu atas mulut. Atas praktikal tak, bohong Okey, itu sebenarnya kita faham konsep dia. Macam juga kita kata lafaz itu datang tapi bukannya bererti macam tu. Macam orang Syiah bila cakap berkenaan dengan para sahabat. Kami sekian sahabat. Cakap dia tadi bohong. Maksudnya anytime dia cakap tu tadi kan, benda tu sekalipun dia baik cakap dia, tapi sebenarnya dimaksudkan benda dengan lafaz tadi adalah keburukan. Kan? Bagusnya, kan contoh macam orang kata dengan kita, bagusnya orang yang sayang kita cakap. Bagusnya. Eloknya. Dengan orang yang menyampah kita. Bagusnya kau. Kan? Ayat tadi, maksud dia apa? Maksud sindir. Bukannya maksud puji. Faham? Kan? Tapi kalau kata bodohnya kau daripada orang yang sayang kita. Sekalipun nampak macam bodohnya kau, tapi apa? Bukan maksud dia menyampah kita, tapi dia sayang kita. Faham? Jadi konsep dia sekarang pasal lafaz Omar, lafaz apa Omar kepada Huzaifah dengan kata la abalaka tu, kasron la abalaka, maksud dia dipecahkan ke? Dia kata macam tu. La abalaka, dia macam tu lah, macam rasa apa? Terlampau kata berat sangat benda berkenaan. Dia kata, pasal apa? Falau annahu futiha la'allahu kana yu'ad. Dia kata kerana jika bahawa kalau dia dibuka, pintu dia dibuka, bukan dipecahkan, barangkali boleh ia dikembalikan semula. Kan takkan pecah kot, dia kata. Omar rasa bimbang. So, dia kata kalau tak dipecahkan mungkin boleh dipatah balik. Lalu kul tu berkata Huzaifah, la, tidak, bal yuksar, bahkan pintu itu dipecahkan. Wa haddatsuhu, dan aku cerita pada Omar lagi, anna dzalikal bab rajulun, bahawa pintu berkenaan adalah apa? Seorang lelaki. Yuktalu au yamutu, dibunuh atau dibunuh ataupun mati. Actually para ulama berbahas tentang tajuk ni, ada kata yang dimaksudkan di sini Umar, ada kata yang dimaksudkan di sini adalah Uthman. Uthman berlaku kisah Uthman dibunuh tu kan, lepas tu silih berganti. Tapi ada kata tak, Uthman dibunuh tadi lepas Umar dibunuh. Pasal Umar adalah khalifah pertama yang dibunuh. Wakat tak dibunuh, mati biasa. Umar mati dibunuh. Lepas Umar mati dibunuh tu, memang Umar dengan apa yang dia ada dari segi pengawalan daripada rakyat dan sebagainya, dia seorang khalifah yang tegas. Kan zaman bila Islam dia mati dibunuh oleh orang Majusi tu, start from that point, mana menunjukkan bahawa pemusuhan orang Majusi ni, yang apa kita kata susu galung mereka turunnya Syiah, mereka ni dah orang-orang yang membunuh para sahabat. Dia memang kebencian tu ada, dan dari situ lah keluar kisah burukkan sahabat Nabi SAW. Lepas tu bila Uthman naik, diorang keluarkan lagi daripada Kufah. Daripada Iraq lah datangnya tentera pertama yang nak memberontak menyerang Uthman. Dan kena ingat, ini benda ni bukannya pilihan raya Dia datang bawa senjata, jatuhkan dengan macam tu. Ini dalam Islam diharamkan sama sekali. Penggunaan kekerasan untuk menjatuhkan pemimpin diharamkan. Di Malaysia gunakan pilihan raya untuk jatuhkan, itu diwajibkan oleh perlembagaan. Anda kena buat. Tahu tak? Dia kata tunaikan tanggungjawab anda tu, tahu tak kenapa? Sebab kalau anda tak mengundi dan persentage manusia mengundi kat Malaysia ni tak cukup, pilihan raya tak sah. Saya tanya, banyak orang tak tahu benda ni. Itu sebab kenapa dikatakan tanggungjawab anda. Dia kata, apa sahaja tanggungjawab aku? Bukan aku buat kan? Bukannya aku kacau orang pun, kata aku lah tak lihat. Tapi tak, dia kata tanggungjawab sebab benda tu. Faham? Yang salah faham ni kan tak faham lagi. Pasal benda tu dalam undang-undang Malaysia, menjatuhkan pemimpin pakai demokrasi tu wajib. Dia demokrasi kata, Islam tak suruh pun. Faham? Jadi kalau dia kata orang tu masuk demokrasi dan sebagainya, pilihan raya, maksud dia mematuhi perintah kerajaan. Faham? Yang pening kepala. Ini kadang ada kata, ini khawarij ni kerana menentang pemerintah. Mana pula khawarij ni, dia bawa senjata, jatuhkan dengan senjata. Ni kadang-kadang kita ni, dalam masyarakat kita ni, mengundi tu wajib. Maksudnya suka hati kita nak pilih siapa. Kan, jatuhkan pemimpin yang tak betul, itu terpulang. Dan Islam kita kata, benda ni tadi asalnya Islam tidak ada. Pasal perlu ada ketaatan pada pemerintah. Tapi dalam demokrasi tak, disuruh kita, digalakkan kita supaya buat benda ni. So itu demokrasi punya kerja, bukannya Islam. Islam tak ajar macam tu. Faham? Okey. Jadi dia kata hadisan laisa bil aghalid,
Ini adalah satu hadis, satu cerita. Laisa bil aghalib, tidak ada apa kesalahan atau kesilapan. Ini kata-kata Huzaifah bin Yaman. Dia terangkan balik kepada Umar. Maksudnya ini ada kisah yang benar. Dan bila dengan matinya Umar, lepas tu start kan masih makin berani orang-orang yang dipanggilkan sebagai hamba ni untuk memberontak dan melawan, menentang. Dan actually Umar ketika zaman pemerintah dahulu, dia pernah buat kenarahan tak benar dan para sahabat bawa banyak sangat orang-orang hamba ni masuk dalam Madinah. Yang tukang besi, kadang-kadang tukang besi ambil kerja, tukang sekian ambil kerja dan sebagainya. Tapi para sahabat ramai nakkan benda berkenaan. Jadi last sekali lah dibunuh Umar ni sebab ada orang tak setuju dengan hukum yang dia buat berkenaan dengan tajuk seorang hamba tu. Dia ambil, dia buat senjata tikam Umar ketika solat subuh. So lepas start dari itu Umar mati, rentetan tak habis-habis sampailah berikutnya. So dia kata macam itulah, kita kata bila orang tu tak jaga diri dia, maka, tapi ketika lain maksud dia bila hadis ni terangkan juga, bila seorang itu datang pada fitnah tadi, dia kena bersiap sedia. Maksud dia orang tersebut bertanggungjawab atas diri masing-masing, bukan berlindung bawah orang lain. Faham? Dia macam inilah. Kita pernah baca hadis Dajjal. Kan hadis Dajjal insya-Allah kita akan sampai nanti. Yang dalam Sahih Muslim. Nabi kata dalam hadis yang sana, Nabi kata apa? Nabi cerita tentang Dajjal, lalu Nabi tinggikan suara, perlahankan suara dalam kisah berkenaan. Lalu para sahabat Nabi SAW bila dengar Nabi kata macam tu, fa'ana hajijuhu. Okey, dalam hadis berkenaan hadis ni kita akan sampai insya-Allah dalam tentang fitan dan asyar saah, mana fitnah-fitnah dan juga tanda-tanda kiamat. Dalam hadis ni, daripada Nawas bin Sam'an, dia kata apa? Qala dzakara Rasulullah SAW ad-dajjala dzata ghadah. Telah menyebut Rasulullah SAW tentang Dajjal pada satu pagi. Satu pagi Nabi cerita tentang Dajjal. Fa khaffadha fihi wa rafa'a. Lalu Nabi perlahankan suara, tinggi suara. Hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli, sehingga kami menyangka bahawa Dajjal tu berada pada rumpun tamar yang dekat-dekat di situ. Tamar tu tak tanam sebatang, dia berumpun-rumpun. Sebab kadang-kadang tu ditanam 3-4 batang pada satu tempat. Jadi diorang rasakan Dajjal macam dekat. Macam bila Dajjal nak mengintai je, Nabi tinggikan suara, Dajjal nyuruk. Dan Nabi perlahan suara, Dajjal hintai balik. Lepas tu Nabi tinggi suara. Jadi diorang dengar cerita Dajjal tadi sampai takut. Diorang ingatkan Dajjal ada kat belakang pokok tamar. Jadi dia kata apa? Falamma ruhna, bila kami pulang, dia kata ilaihi, kembali dia kata arafa dhalika fina. Nabi nampak, perasan benda berkenaan pada kami. Faqala, mana perasaan kami ni kan? Kami jalan macam tengah tengok kiri kanan tu, Nabi nampak. Faqala, Nabi bersabda, "Ma sya'nukum, apa hal kamu? Korang kenapa ni?" Lepas tu qulna, kami kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zakarta dajjala ghadatan." Engkau telah sebut tentang Dajjal satu pagi. Ya, fa khaffatta fihi wa rafa'ta. Lalu kau perlahankan suara, tinggikan suara. Tinggi suara, perlahankan suara. Hatta sehingga zanannahu, kami menyangka dia Dajjal ni fi ta'ifatin nakhli, pada rumpun-rumpun tamar yang ada keliling ni. Faqala, Nabi pun bersabda, "Ghairud dajjali akhwafuni alaikum." Selain Dajjal, it's actually other than Dajjal, it's actually more I worry upon you. Mana aku lebih bimbang benda lain ke atas kamu banding Dajjal. It's actually ada benda lain yang lagi besar sebenarnya. In yakhruj, kalau keluar Dajjal, wa ana fikum, aku tengah-tengah kamu, fa ana hajijuhu dunakum, maka aku penghujah dia, bukan kamu. Kamu tak payah masuk campur. Kamu ke tepi, aku hadapan dengan dia. Wa in yakhruj, kalau dia keluar, walastu fikum, dan aku tak ada tengah-tengah kamu, famruun, maka setiap individu ni hajiju nafsihi, penghujah bagi diri masing-masing. Wallahu, dan Allah Ta'ala, khalifati ala kulli muslimin, adalah penggantiku bagi setiap umat Islam. Mana Muslim ni yang menjaga dia, Allah Ta'ala lah ganti aku. Tapi anyway, dalam hadis ni kita tak baca habis, pasal panjang. Dan nanti dia orang tanya Dajjal tinggal berapa hari dan sebagainya, berapa lama Dajjal tinggal, Nabi terangkan. So ini dah hadis ni, dia sama dengan tajuk tadi, hadis kita tengah belajar. Maknanya, maksud dia belajar hadis tadi kan, macam bila Ibnu Huzaifah kata fitnah ni akan datang kan, macam ombak kan, macam ombak. Datang satu, balik satu, datang satu, balik satu, datang satu, balik satu, tak pernah habis, tak pernah berhenti. Dan actually dia, dan bila datang pada hati tadi, bila ada hati yang akan terima, ada hati yang akan reject, dan mana-mana hati yang terima dia akan titik-titik hitam, mana yang tolak titik putih. Balik pada hadis yang Sahih Muslim tadi, macam juga maksud dia, Nabi kata setiap orang tu penghujah bagi diri masing-masing. Tak boleh kita bergantung dengan orang lain. Maksud dia jangan berlindung belakang Ustaz Kariman, Ustaz Adli, Ustaz sekian, Yayasan Taklim. Anda tidak boleh berlindung pada siapa.
Maksudnya anda mesti belajar sampaikan pada diri anda ni ada apa? Ilmu untuk menolak perkara berkenaan. Pasal Nabi kata dalam kisah Dajjal, dan Nabi kata, kalau dia datang, aku tak ada. Semua kamu ni adalah penghujah bagi diri masing-masing. Bukan yang menyuruh belakang orang. Tapi zaman kita sekarang banyak menyuruh belakang orang kan. Cari tok syekh mana, nyuruh belakang orang tu. Baik, siap-siap. Takut nanti kan ada datang fitnah, tak tahu nak buat apa. Sedangkan dalam Islam bukan macam tu. Pasal benda tu datang tiap-tiap hari. Yang Nabi bimbang tu macam ni. Yang kita dah hati kita boleh terima. Tak apa, sikit je. Tak apa, makan riba. Ada ustaz kata boleh. Ini lagi bahaya banding dengan Dajjal. Pasal orang tu buat jahat tapi dia rasa lepas tu dia buat jahat pula, dia kata apa? Dah, siapa suruh kata halal? Dia orang lah tanggung kita buat jahat. Orang lain pula tanggung. Bangang. Ini kan bangang panggil. Kan? Dia bukan setakat dia tunding jari pada mufti atau kadi atau ustaz. Dia orang kata boleh. Dia pula kata kalau salah dia orang tanggung sendiri. Yang buatnya awak. Kan? Mufti tak buat. Kadi tu tak buat. Panel syariah tu tak buat. Yang buat tu awak. Kenapa awak salahkan orang lain? Yelah, dia orang kata halal. Sebab apa? Sebab dia kata boleh letak pada orang lain. Sedangkan macam Nabi ajar pada hadis yang awal, hadis Dajjal tu, macam tu. Dalam hadis kita belajar ni tentang Dajjal, tentang fitnah, selembar titik-titik akan titikkan hati kita dengan berdasar pada penerimaan dan penolakan kita. Mana maksud dia? Anda bertanggungjawab ke atas diri anda. Nafsu anda kata A, anda tahu syariat ajar B, maka anda kena paksa hati anda untuk apa? Jangan terima. Tu je tajuk dia. Maksud dia dalam hadis ni tadi, maksud dia orang tersebut fitnah tadi tuan-tuan tak boleh sekat. Akan datang. Soalan sekarang tuan-tuan kena buat apa? Apa kita kena buat? Maksud dia jadi macam tadilah. Macam dikatakan, jangan terima. Maksud dia kalau datang benda berkenaan, ini salah, tolak. Jangan terima. Bila kita terima tu masalah dia akan mula titik kan jadi boleh last kali boleh. Dulu nasyid kan, zaman dulu nasyid pegang tangan kan, Islam yang telah berkembang kan, pegang tangan gitu je. Zaman dulu. Okey. Lepas tu upgrade, gendang. Betul? Lepas tu upgrade. Goyang last kali. Goyang baru, digoyang yang tu. Goyang yang tu kan, gitu kan, gitu. Dia gaya gitu je. Tak boleh macam tu kan. Gitu kan. Pelik. Okey. Perasan tak last kali sekarang gitar, patut seorang tu ada bass, pakai serban. Pakai serban. Yang perempuan pakai tudung lapor, main bass. Neng kan. Faham tak? Yang tu dia upgrade. Faham tak? Last kali kan, bila hati manusia ni tak reti mana mungkar. Benda tu kita baca hadis Nabi SAW yang bila Umar kata apa? Amizmaru syaitan fi baiti Rasulillah. Kalau muzik ni kan, amizmaru syaitan fi baiti Rasulillah. Dia perasan tak? Bila extend tu dia tak sekat, apa tengok apa jadi last kali? Kan? Bila Umar Abu Bakar kita cakap benda berkenaan, Aisyah dengar budak-budak kecil tu nyanyi. Bukannya bayar perempuan besar, budak kecil, budak belasan tahun, umur 11-12 tu, jariah dia panggil. Budak kecil, dia gendang-gendang dalam rumah kan. Aisyah dengar. Nabi ambil kain tutup kepala, ada tempat lain. Bukannya Nabi macam sedap juga budak ni suara, boleh jadi artis ni. Nabi tak jadi macam tu. Nabi kan ada tempat lain. Tapi Abu Bakar masuk rumah, Abu Bakar kata, amizmaru syaitan fi baiti Rasulillah. Abu Bakar marah. Soalan, siapa ajar dia itu seluruh syaitan? Siapa ajar dia? Takkan nak dia tiba-tiba dapat wahyu lain. Tapi anyway, bila pasal benda ni, oleh kerana untuk wanita dibenarkan. Untuk wanita dan bergendang pada hari perkahwinan, silakan, nyanyilah. Kamu lompatlah, guling-guling, tak ada masalah. Tapi perempuan sajalah yang campur dengan lelaki. Kan? Nak tengok karaoke, silakan perempuan saja. Tak ada hal. Pasal benda tadi tak ada masalah untuk wanita. Benda tadi kita kata wanita dibenarkan untuk berhibur macam tu. Dia beza sikit. Lelaki ni benda tu tak boleh. Lelaki kan macam tu jadi perempuan. Mana boleh kurang macam tu kan, tak siapa nak dengar nyanyian dia. Kena lembutkan sikit, ayu-ayu kelip mata sikit. Kan? Betul tak? Kamu muka kasar macam nak membunuh orang, siapa nak dengar lagu dia? Nyanyi sedap, suara sedap, muka macam nak bunuh orang. Itu yang boleh cabut-cabut ulu kening tu. Okay, anyway, kisah dia. Maksud dia asal daripada ni kan, kata-kata Abu Bakar. Kalau orang pegang kata Abu Bakar tadi, takkan sampai pada extent ni. Pasal orang kata, tak apa kot, titik. Tak apa kot, titik. Last kali separuh gelap. Sampai last kali, tak apa kot. Kan? Macam dulu kan kita kata khalwat, berduaan, tak boleh. Haram. Pegang tangan, haram. Kan? Tengok benda haram, haram. Tapi pegang-pegang je, tak ada benda pun. Jalan je, tengok wayang, makan-makan. Apa salahnya? Kan? Perasan tak apa jadi? Kita start daripada apa? Macam dulu kan, kita Islam kita Indonesia ni, zaman 80-an awal 70-an, bersekerudukan lelaki perempuan dalam rumah. Pelik tak? Pelik kan? Pelik. Mana boleh kita macam mana boleh macam tu?
Kan batasan mana dan sebagainya. Lepas tu datang Three's Company, TV3 punya kerja. Saya cakap terus terang, TV3 pun mula-mula sekali bawa Three's Company. Seorang lelaki, 2 perempuan dalam satu rumah. Duk guling-guling. Lelaki tu mati dah. Kan? Guling-guling dalam rumah tu kan. Tak apa, just friend kan. Lepas tu cerita friend lah. Kan? Nampak tak? In the end kan, tak apa. Lepas tu keluar kirim Fantasia, tak apa. Duduk satu rumah kan. Guling-guling, cocok, tak apa. Faham tak? Last sekali kan, apa jadi? Muka tak muka dah. Tak muka dah. Sekarang tak muka dah. Tu kalau kita dulu kan, orang ambil anak kita jalan-jalan kan, marah. Nak kahwin tak apa, kata sekian tak boleh. Zaman sekarang tak, bagi kenal-kenal dulu kan. Alah, zaman moden, orang muda kan, dia bagi pula anak dia keluar. Jangan pulang sebelum pukul 11 je. Kan? Pulang anak masuk pukul 11. Tak apa, jalan mana-mana pun, tak apa. Tak faham tak apa jadi sekarang? Kita sekarang ni, yang hadis Nabi kata apa? La ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara tu, perasan tak zahir dah? Dah zahir dah, dia datang 1, 2, 3, sekali datang kita kan? Sekali tak boleh lagi. Datang kali kedua, datang ikut surat khabar, datang ikut apa majalah, datang ikut ada ustaz kata boleh. Yang baru ni sekarang ni ada seorang budak dia matrikulasi dekat UPM. Kat Melaka. Dia cerita dengan saya, ustazah dia dan sebagainya yang jadi ni kan. Matrikulasi, lepas tu nakibah dia kan. Yang ni kita kata senior dia patutnya ialah akademi Islam dan sebagainya kan. Kata tak apa. Dia kata kita tak boleh sekat ni. Mana couple ni adalah naluri, bagus. Tak apa couple. Tapi jangan yang haram. Macam mana pula couple tak haram? Kan? Pasal kita kata, Nabi kata, inna Allah kataba ala ibn Adam hadzahu minaz zina la mahalata. Mana untuk Allah Ta'ala tuliskan ke atas anak Adam ni habuan daripada zina. Dia tak boleh lari. Zina, mata berzina, zina mata adalah lihat. Telinga berzina, telinga zina telinga adalah mendengar. Lidah bercakap, mulut bercakap, kemudian hidung menghidu, tangan memenggam. Nabi terus dia benda tu macam tu. Bukan maksud zina ni hanya persetubuhan. Itu problem kita, masyarakat kita sekarang ni, dia longgarkan sikit, last sekali sembuh habis. Sikit kita longgarkan, habis. Sebab kenapa dalam tajuk ni munkar itu munkar, ma'ruf itu ma'ruf. Haram kita kata haram. Kan, walau kita langgar, haram itu haram. Jangan kita kata tak apa kot, boleh ni, tak apa lagi. Ni tak apa lagi ni, sediakan dah sekali macam dikatakan oleh Huzaifah tadi kan. Hati tu kan gelap, hitam macam untuk kuali, tak tahu kebaikan, tak tolak kemungkaran kecuali apa yang diri dia suka. Kan cerita kan, pakai tudung tapi baju ketat. Sebab apa? Sebab makruf dia tudung tutup kepala tapi badan tak perlu cover. Dia kata dia faham salah. Sebab apa yang nafsu dia nak. Faham? Jadi itu sebab kenapa dalam tajuk ni, dengan tajuk hadis yang awal kita sebut tadi, setiap manusia ni perlu berusaha untuk diri dia, belajar sampai dia boleh tolak benda berkenaan. Macam di antara perkara dia kena tutup kan adalah masalah mazhab tapi. Mazhab tapi. Tak ada undi lain. Bagi saya kalau dia kata orang boleh hilang mazhab tapi ni, insya-Allah semua kita baik. Kan lafaz betul firman Allah tu tapi, atau betul sabda Nabi tu sahih. Tapi yang itu benda paling banyak menyekat umat Islam daripada patuh perintah Allah Ta'ala, ini dah dia. Betul sahih tu. Tapi dia tapikan lagi sabda Nabi SAW. So secara tak langsung benda-benda macam ni kita kata expand besar. Last sekali tak berhenti. Sampai sekarang tak berhenti. Ya tak? Adakah ini yang dimaksudkan dengan perbuatan yang makruh jika diulang-ulang dia akan jatuh kepada dosa? Ini yang actually sebenarnya sini makruh tu tadi, masalah tadi makruh tadi bukan makruh. Bila kita kata macam duaan lelaki wanita, itu haram. Nabi tak kata makruh. Faham tak? Dia beza. Pasal kita kata kita longgarkan ikatan haram tadi menjadi tak apa. Pasal ialah pertama trend. Kita faham benda ni masuk benda banyak. Macam contoh macam apa penjajahan Inggeris ke atas kita main peranan. Kan asalnya orang Melayu kita wanita dia tutup cover badan pakai kain pelikat dan sebagainya. Dia jumpa jalan tunduk je kan. Lepas tu datang Inggeris didedahkan habis. Tak ada benda tinggal. Kan pakai tu dah sekali selindang je. Selindang tu inilah Islam. Ini dia kata apa? Inilah Islam cara Melayu. Melayu dia kata kena Islam melayukan Islam tu. Siapa ajar? Kan bila kita kata Islam suruh tu ikut, jangan persoalkan. Kerana ini adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Mana jangan kita persoalkan. Bila start itu habis. Dia akan start. Jadi itu sebab kenapa kita kata fitnah tadi macam fitnah yang asal. Anti hadis,
kan, mempersoalkan dalil ataupun beriman Quran, tak beriman dengan hadis Nabi. Lepas tu contoh macam masyarakat kita dulu tahun 60-an 70-an dulu yang datang mengajar Islam di Malaysia ni, di universiti, kesemuanya orientalis barat. Orientalis, UM dan sebagainya. Mak Saleh yang belajar Islam dengan orientalis ni kan, Oriental Studies ni, dia datang ke Malaysia mengajarkan Islam kepada anak Islam kita. Rasa-rasa apa benda dia ajar agak-agak. Itu masalah dia. Yang separuh ustaz kita contohnya macam nakkan PhD dan cepat dan sebagainya, pergi ambil dekat Oxford, pergi ambil dekat Cambridge dan sebagainya. Benda-benda macam tu main peranan. Pasal ini benda kami dulu datang kepada kami 2 orang. Seorang dah meninggal. Apa nama? Yang meninggal saya tak ingat nama. Yang seorang lagi Yusof Noor. Dia 2 orang datang kan. 2 orang ni actually antara orang-orang yang datang belajar dekat bila dia master ijazah pertama dia di tanah Arab, Mesir. Sambung je, seorang kat UK, seorang kat sekian. Dia cerita balik. Dia kata ketika cerita tulis dekat sana, kena tulis benda kritik Islam. Maksud dia kena jadikan Islam ni benda yang objektif. Maksud dia boleh tunding kepada arah. Maksudnya actually bagi ikut falsafah betul. Ikut falsafah, everything ada pro and con. Contoh macam straw ni, apa beza dia? Apa pro and con? Pro dia pasal dia bengkok, pendek sikit, boleh simpan dalam tempat ni. Kalau con dia, cocok-cocok tak dapat lepas. Betul tak? Kalau dia kata panjang tu, pro dia keras. Tapi con dia apa? Payah nak simpan. Kan saya terdedah, ni ada sarung, yang tu tak ada sarung. So pro and con ada. Diorang letakkan semua benda. Last kali Islam letak macam tu. Macam undang-undang Islam, apa pro and con dia. So kadang-kadang tulisan seorang ni lah nakkan PhD cepat, tulis. Kadang-kadang kita kata ni fitnah juga. Antara fitnah datang kan, fitnah apa? Kalau tak ada sijil, tak boleh nak kerja, tak ada syek makan. Kan, betul kan? Sampai ada seorang tu nak hantar anak belajar agama, ustaz, ada market tak kelas agama yang kita nak hantar anak saya ni, bidang ni? Saya kata market apa? Yelah, balik nanti ada kerja ke tidak, kak? Akan nak suruh dia kerja kerana belajar agama. Saya kata tak usah buat. Yang buat saya kata, bahaya. Awal-awal rosak, belum masuk lagi dah rosak dah. Yang Nabi kata dalam hadis yang Nabi sebut, man ta'allama ilman, maksudnya belajar satu ilmu. La yata'allamu, yang ilmu tadi tidak dipelajari illa lillahi wajhillah, kecuali wajah Allah Ta'ala. Fa yata'allamu, dia belajar ilmu berkenaan liyusib bihi arada min dunia, supaya dapat habuan daripada dunia. Nabi kata apa? Lam yajid raihatul jannah, takkan dapat bau syurga. Takkan dapat bau syurga, seriously. Gila apa? Belajar awal-awal tempat tiket untuk anak kita masuk neraka, takkan nak buat macam tu. Ya, satu perangai tu ada lah juga perangai lain. Pasal dia nampak benda tu apa, sijil tadi sebagai jalan cari kerja. Tu macam anak-anak yang tak pandai, tak hantar belajar agama. Lepas tu dia dapat ustaz yang bangang, salahkan orang. Masa ustaz ni tak pandai bahasa Arab, kenapa? Cerita dia tuan-tuan sekalian punya salah. Pula ustaz ni marah kita ke? Dengar, untuk belajar agama ni perlukan kepada orang yang genius, yang pandai. Bahasa Arab payah. Tuan-tuan belajar bahasa Arab lama dah, angkat tangan. Belajar bahasa Arab lama dah, tak lepas-lepas level 1. Level 1, 1,5. 1, kan naik dah 1,5, turun balik, ustaz hilang. Lepas tu naik sikit, 1.58. Tak sampai level 2, tak lepas lagi. Faham kenapa? Sebab bahasa Arab ni sebenarnya susah, perlukan konsentrasi. Sebab dia ada disiplin yang tetap. Anda hafal disiplin berkenaan, anda boleh baca, anda boleh faham dan sebagainya. Dan kemahiran beza. Faham Quran lain, untuk tulis surat lain. Ada orang boleh bercakap, sembang, tak terror, memang sedap. Tapi apa? Menulis tak reti, kan? Baca tak reti, baca pun tak reti. Ada tu membaca pandai, tak salah satu baris pun, faham ke tidak? Dan ini betul tak? Pasal kami budak-budak yang belajar grammar bahasa Arab di pondok dahulu, kami belajar, kami boleh baca kitab Arab ni tanpa baris dan betul, tak salah satu baris pun. Tapi jangan tanya makna. Betul, jangan tanya makna. Pasal tanya makna kita buka kamus. Pasal benda tu bukan pengertiannya keseluruhan. Pasal kita tahu benda tu patut baris apa, kan? Tapi meaning dia tak tahu. So dalam konteks ni kita kata kemahiran bahasa Arab ni berbeza. So jadi kalau kita hantar orang yang tak genius, lepas tu dia tak faham, lepas tu bagi fatwa salah. So salah siapa? Salah kita lah. Pasal umat Islam kita di Malaysia ni dahulu lah. Sekarang ni alhamdulillah bagus, dah ada perubahan sikit. Tahun-tahun ingat saya kecil-kecil tu, sekolah agama ni sekolah macam buangan. Mana orang yang grade D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N kan, kat bawah tu hantar sekolah agama. Kan? Anak pandai hantar jadi peguam, lawyer. Yang bangang hantar sekolah agama. Apa hal? Apa sekolah agama ni tempat buangan orang apa bodoh ke? Saya ingat pasal ada baru ni ada orang telefon saya. Dia kata, "Ustaz,
Anak akak ni dia kata, payahlah, dia kata akademik tak jalan apa. Sekolah agama mana patut hantar? Saya kata dengan dia, kak ingat apa? Sekolah agama ni buangan orang bangang ke? Saya kata, tak serius. Kan bukan itu cara dia. Saya kata, patut hantar anak. Tadi kalau dia pandai, hantar. Patut Imam Syafi'i contohnya, yang pandai kan, yang kita kata yang apa kita kata menjadi mujtahid. Dia genius. Dia pandang benda satu kali baca, tengok macam tu dia ingat terus. Genius. Kita hantar anak kita 25 kali tak boleh baca, tak hafal-hafal. Kan? Yang hafal sekali besok dia lupa dah. Yang itu kita hantar belajar agama. Memanglah masalah. Tu dah sekali keluar-keluar fatwa pelik-pelik tu. Semua boleh. Malaysia boleh, semua boleh. Yang haram pun boleh juga. Tak pelik, tu pelik kita panggil. Dalam Islam ni pelik. Pasal apa? Pasal umat Islam kita. Tapi alhamdulillah sekarang dah bertukar. Ada sekolah-sekolah genius kan untuk yang hafal Quran dan sebagainya. Ada dekat Padang Balang satu. Yang ada JAKIM, lepas tu ada yang tempat lain. Belakang ni kan IQ KL ni. Jadi barulah start alhamdulillah. Kan? Itu pun lepas apa benda jadi. Saya tahu tak ingat apa benda jadi. Tahun 98 99 tu. Start apa satu macam gelombang. Hantar anak pergi belajar hafal Quran sampai ke Turki hantar. Tak tahulah dia sempat dia nak lari, tak malas jaga anak ke wallahu alam. Tapi hantar sampai ke Turki, ke Mesir, ke Sudan. Budak-budak tadi sampai. Kita sampai sana baru nak belajar ni kan. Tengok budak-budak sampai dah. Kan kecil dah sampai tanah Arab. Tapi balik tak habis Quran. Cerita dia. Tapi itulah kita kata kena perhatikan balik. Fitnah sebenarnya. Fitnah sijil pelajaran, fitnah cara sistem pendidikan, fitnah tentang ekonomi, fitnah keuangan. Banyak. Daripada semua arah. Dan hati kita kadang macam itulah. Duit ni kalau simpan sini untung banyak. Kan? Boleh bersedekah lebih. Kan? Ini MLM juga ustaz. Tapi untuk kebaikan. Dia start yang tu. Saya kata kalau semua orang Malaysia masuk MLM awak ke, last sekali siapa nak masuk? Tak ada siapa dah. So orang bawah sekali dapat apa? Tak dapat apalah. Orang atas dapat. Soalan sekali, adil ke? Zalim kan? Tak boleh. Dan Islam tak benarkan. Kan MLM dalam masalah, kalau mati level, dalam masalah pahala tak apa. Kan orang kita ajar orang banyak, dia buat tak ada masalah. Tapi bila berkaitan keuangan ni bahaya. Pasal memang orang atas tanah Arab awal-awal lagi masuk terus diharamkan. Dia try masuk tahun 2001 2002 tu, try masuk ke Dubai ke mana kan. Stop terus. Orang nak keluar fatwa haram. Lepas tu dia menjanji pada orang berikutnya, kamu akan dapat sekian. Kalau bawah kamu ada sekian, ada sekian ramai, bawah kamu pula rajin pula, kamu dapat sekian. Tengok saya kaya. Saya cari kamu, kamu cari orang lain, dia kata macam tu. Sekali, ya, saya kata in the end, kalau semua orang masuk, nak curi kat mana? Panggil jin nak masuk. Jin memang masuk pula. Jin tak akan masuk. Dia kata apa aku nak masuk? Dia kata kerja lain. Tipu je dia kata. Dia konsep dia sekarang ni benda tu di hujung dia akan menjadi masalah. So stop. Dan biasa MLM ni dia akan dalam 2 tahun 3 tahun je. Hype dia 2 tahun 3 tahun. Lepas tu dia akan dah tak ada orang dah. Turunlah. Lepas tu timbul baru pula. Tapi nak fahamkan sekarang, kadang-kadang benda tu dia nyata salah pun umat Islam boleh lagi macam kan? Tak apa ada fatwa. Ini cilah yang Nabi kata aku lebih bimbang selain Dajjal dapat banding dengan benda tu. Macam tadi lah. Boleh tolak hadis suka hati. Sabda Nabi boleh tak pakai ikut. Mungkin zaman kita tak sama. Keluar ayat-ayat ini kita panggil fitnah-fitnah yang sedang datang. Yang jelas sekali umat Islam tak patuh pada perintah Allah. Ataupun kita kata mazhab tapi keluar. Mazhab tapi tau. Kita kata kalau jumpa orang mazhab tapi ni saya tak boleh pakai. Saya tengok kalau budak kecil ketuk kepala. Kalau tua tu duduk juga lama sikit. Tapi kalau kata budak kecil saya jelka. Seriously, mana boleh kalau banyak kesalahannya dijadikan sebagai andaian untuk memahami nas dan dalil. Salah, memang salah. Dengan sebab itu kita kata hadis ini atau hadis lain, akhir zaman ini fitnah datang. Nabi ceritakan fitnah yang akan berlaku. Dia 2 sebab. Pertama, nak buktikan Nabi ni utusan Allah Ta'ala. Bila datang cek tentang tanda kiamat, fitnah-fitnah ni, ujian-ujian akhir zaman, kita nampak pelik, sebiji macam Nabi kata. Macam para sahabat tak tega. Kita baca tadi masalah cerita lelaki. Para sahabat bila dengar orang tu tolak hadis Nabi, diorang marah sungguh. Tak boleh terima benda berkenaan. Zaman kita boleh berselamba je, tapi semayang. Tapi saya ikut Islam, tapi Allah Ta'ala betul Tuhan saya, tapi Muhammad Rasulullah utusan Allah Ta'ala. Tak ada siapa tahu perkara gaib yang Allah Ta'ala berikan kecuali Muhammad SAW. Tapi itu keluar masalah. Jadi secara tak langsung kita kata benda ni merebak. So memang kita kata secara asasnya Nabi SAW berikan kita hint dengan tanda kiamat. Jadi kita nampak depan mata kita. So bila kita nampak tanda kiamat dia berlaku, so dah bukti dah apa? Muhammad Rasulullah. Bagaimana separuh benda tu tak terfikir oleh kita boleh berlaku pada zaman kita, Muhammad Rasulullah tu terbukti. Kedua, matlamat Nabi ceritakan tentang fitnah-fitnah akhir zaman ni adalah supaya kita bersiap sedia, mengambil stand, duduk belah mana, apa patut buat. Bukan kita biarkan diri kita hanyut, go with the flow, kan? Dan kadang-kadang macam itulah, meletakkan kesalahan kepada ustaz-ustaz.
Atau ulama-ulama yang tersalah atau tersilap atau tersesat, kita salahkan orang tu, dia sesatkan saya, dia tanggunglah nanti. Tak, di akhirat nanti iblis pun atau syaitan dia akan lari, lepas diri daripada semua orang yang dia sesatkan. Jadi kita kata tak ada alasan untuk orang yang sesat menyalahkan orang yang menyesatkan dia. Orang tu akan dapat dosa hukuman Allah Ta'ala kerana menyesatkan orang. Tapi anda yang sesat, anda bertanggungjawab atas diri anda masing-masing. Maksudnya bukan lepas diri, let go. Pasal itu sebab kenapa dalam tajuk ni, tajuk fitnah ni atau tajuk hadis tentang Dajjal tu, banyak orang kan kelabut, Dajjal kan. Bila keluar asap ni kan, dia kata dia rasuah. Ada dengar ayat ni asap ni, ustaz ada tak hadis berkenaan dengan asap ni keluar sebab rasuah? Sepandang muka. Ini cakap macam ni sebab apa saya kata? Tak, asap keluar. Asap ni orang kat sana bakar lah. Ngagut betul dikatakan mula asap tu. Satu, angin datang musim kita, musim dia. Angin barat daya, monsun barat, monsun timur laut, memang musim dia. So nyalalah api, asap sampai sini. Tu je lah. Jangan salahkan orang. Dan alhamdulillah bila buat istisqa semalam kan, orang buat istisqa yang betul. Ada masjid pergi buat solat hajat. Aku letup kepala apa tahu. Orang kata dah istisqa lah. Kan minta hujan dan pergi buat solat hajat. Kenapa? Kan minta hujan, semayang minta hujan. So masjid negara buat, banyak tempat buat alhamdulillah. Dan semalam tak tunjukkan hujan turun. Actually ada orang kata pembenihan. Ni saya jawab balik. 3 hari lepas Jabatan Meteorologi keluarkan statement dekat surat khabar, dekat dengan berita. Dia kata apa? Pembenihan hujan tak boleh dibuat kerana udara terlampau kering. Pembenihan hujan tak boleh dibuat. Kalau dia tembak sia-sia je, buang masa. Pasal apa? Pasal udara terlampau kering. So hujan tak boleh turun 3-4 hari ni sebenarnya. Pasal tidak ada awan kat atas tu. Tuan-tuan nampak tu kan? Awan tak ada atas tu. Kan cerah, kan kita sebelum jerbu, perasan tak? Terik matahari sampai cerah dunia ni macam apa? Macam ada torchlight atas kepala. Okey. Maksud dia dah berpanjangan 2 minggu lebih kita tak ada hujan kan? Memang kering habis. Tak ada apa, rumput dah kering dah. Tengok betul-betul kan? Sekarang ni baju apa tu? Bergelik-gelik baju tu. Jangan pakai depan orang. Okey. Okey. Dengar Jadi sekarang dengar ni. Jadi dia Jabatan Meteorologi keluarkan statement. Dia kata tak boleh pembenihan hujan. Dan semalam orang buat istisqa, hujan turun. Hujan tu turun sebab apa? Sebab perintahan orang ramai kepada Allah Ta'ala. Bukan sebab pembenihan hujan. Siapa kata hujan turun sebab pembenihan hujan, kafir. Macam orang kata hujan turun sebab bintang, yang ni hujan turun sebab tembak. Tuan-tuan tahu tak bila tembak benda tu ke atas, dia panggil apa panggil? Seeding tu kan? Apa dia tembak? Dry ice Dry ice ke benda tu ada tembak ke atas tu untuk penyejukkan kan? Dengar sini. Benda tu boleh tembak-tembak lah kat mana tembak. Tapi angin atas tu bukan kita kawal. Tembak-tembak hujan turun dekat laut. Kita nak takkan macam tarik balik. Boleh? Mana boleh? Pasal tu sebab Allah sebut dalam Quran dan surah Luqman, ayat yang terakhir. Allah sebut antara 5 perkara yang hak milik Allah Taala, tak ada siapa berkongsi dengannya. Wa yunazzilul ghais, dan dia menurunkan hujan. Hujan, semua yang hujan turun ni kat mana, waktu bila patut turun, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dan kita sebab kenapa disuruh kita istisqa, bukan solat hajat. Maksudnya benda semalam ini ada bukti. Kalau dulu di Afrika, di Eritrea dan sebagainya pernah berlaku. Diorang ada hujan orang Islam. Kemarau bertahun-tahun, hujan tak turun. Bila orang Islam solat istisqa, hujan turun. Berapa ramai orang masuk Islam dengan sebab hujan berkenaan. So kadang-kadang kita salah statement. Keluar statement betul sikit lah. Kan keluar. Yang saya baca surat khabar, siapa tak? Ada orang tu cakap apa? Solat istisqa ini sampingan selain daripada pembenihan dan sebagainya. Sampingan kita kata. Kau dah tahu dah hujan itu turun kerana perintah Allah Ta'ala, datang pula dia tembak dengan kepala dia sendiri turun, tembak hujan tu turun. Siapa kata? Ni jangan carilah siapa orang tu, tapi saya buka surat khabar jumpa wording tu keluar. Istisqa bukan sampingan. Istisqa adalah utama. Kalau anda nak gali air dalam. Kita bukan masalah air galian, air cukup ada. Masalah hujan tak turun untuk meredakan jerebu, itu je. Dan memang kita tu panas sangat dah berminggu-minggu. Jadi tak ada Jabatan Meteorologi pada hari Ahad atau Isnin. Dia keluarkan statement, tak boleh pembenihan dia buat. Tak boleh. Sebab tidak ada awan untuk dibenihkan. Nak benihkan apa? Kan? Benda tu sebenarnya dia hantar partikel sebenarnya ataupun habuk untuk gabungkan air tu. Tapi kita kata masalahnya dah tak ada awan, kau nak tembak apa? Dan dia orang cakap macam tu. Jadi sekarang ni hujan turun bukan sebab pembenihan. Ini kerana keluar statement pembenihan hujan. Masalah betul. Jangan cakap macam tu. Salah kerana Allah Ta'ala turunkan hujan. Itu Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Kan kita baca itu dalam Sahih Muslim. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Mana ada bangun pagi hamba-Ku pada hari ini, Allah Ta'ala kata
Ada beriman denganku dan ada yang kufur denganku. Barang siapa yang kata kami diturunkan hujan dengan bintang, dengan kerahmatan Allah Ta'ala, kelebihan Allah Ta'ala, maka itulah orang yang beriman denganku. Kufur dengan kawakib, bintang-bintang. Maka ada orang-orang yang berkata kita dihujankan dengan bintang sekian, maka orang tu kufur dengan aku dan percaya dengan bintang-bintang. Pasal Allah Ta'ala atur benda ni. Kita memang Allah Ta'ala atur totally. Tak ada siapa boleh kawal hujan. Bomba hujan tak kawal hujan. Hujan kawal hujan. Mana boleh dikongsi dengan Allah Ta'ala benda berkenaan? Salah Tapi lah kita kadang bomba hujan kata bercampak baju atas bumbung, campak juga. Nak kahwin je pasal takut majlis nanti rosak, campak baju atas bumbung. Pahal ialah masalahnya kalau rumah tu rumah teres boleh campak, banglo boleh campak, rumah flat campak macam mana? Tu nak ambil balik, panjat balik, jatuh pun tahu. Kan? Suka bukan. Baik, faham Jadi saya tak langsung itu maksud kedua bila Nabi ceritakan berkenaan dengan apa? Ada berkenaan fitnah-fitnah ni kena ada stand. Apa stand kita? So dalam hadis ni ajarkan kita. Mana lepas matinya Umar, pecahnya pintu berkenaan, melempahnya fitnah tadi, satu persatu datang. Kan? Satu persatu datang. Maka kita sepatutnya sekarang ni dah ada stand. Mana bahawa benda tersebut tak boleh lari. Itu memang tak nak atur ke antara tanda kiamat yang akan berlaku. Maka kita sekarang ni siapkan diri kita dengan ilmu dan dengan ketakwaan, elakkan diri kita daripada menyerap segala apa yang datang daripada fitnah-fitnah tadi. Jangan kita tendensi terikut orang. Orang kata trend, kita buat juga. Jangan sekali-kali Mana balik pada nas dan juga hadis Quran, nas Quran dan hadis dalam menentukan tindakan kita mana patut kita buat. Okey. Qala Abu Khalid, berkata Abu Khalid, faqultu li Sa'ad, aku kata kepada Sa'ad perawi hadis tu, ya Abu Malik, wahai Abu Malik, ma aswadu murbadda, apakah hitam yang pekat atau hitam yang gelap tu? Dia kata syirtul bayat fi sawad. Dia kata bersangatan putih padanya ada hitam. Okey? Bersangatan putih padanya ada hitam. Mana ada hitam kelabu lah, ada kelabu-kelabu Qala qultu famal kuzil mujakhaya. Kita berangga boleh telangkupkan hitam. Kat mana dia boleh kat dia jatuh benda semua makin tambah. Dia bukan makin hilang. Dia kata batu, sungai licin tu, dia akan apa? Bila datang apa-apa dia akan boleh hilang. Itu yang dimaksudkan dengan keadaan hati manusia nanti. Kalau yang teruk akan makin teruk, yang elok akan tidak akan dimudaratkan. Tapi bagi orang-orang yang dah hati dah rosak dan sebagainya, kalau dia rasa diri dia ada kerosakan sikit, salah faham, betulkanlah fahaman tadi. Baiki diri kita, taubat kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Minta kepada Allah Ta'ala pembersihan hati. Jangan kita duduk diam ni tunggu nak buat macam mana, dah takdir. Ada orang salah faham, dia ingat Allah Ta'ala takdirkan berkenaan atas diri dia kena kekal macam tu. Tak. Benda-benda lain contoh macam warna kulit anda warna apa, itu tak usahlah ubah. Tapi kalau berkenaan masalah keadaan diri anda tak dapat hidayah, tanya diri kenapa? Kan salah kawan ke? Malas pergi datang kelas ke? Kan ada degil sombong sikit ke? Kan cerita tanya diri kita sendiri, kita boleh tahu aku sombong ke? Soalan jangan tanya orang, I sombong ke? Jangan tanya orang. Kan tanya diri kita sendiri, kita tahu adakah kita ni tak nak berubah kerana sombong? Kan sama lelaki perempuan tak nak sombong kerana sombong ke, kerana degil, kerana apa? Kita tahu diri kita sendiri sebenarnya. Macam ada budak, tahulah ada seorang hamba Ta'ala. Budak kan saya cerita kan, Ustaz Yunus sebut berkenaan alfitnah.net. Ada satu website tu. Dia actually macam forum bincangan. Semalam saya jumpa dengan budak-budak dekat IJN. Ada orang budak tu cerita, dia kata dia jumpa dengan budak ni. Budak ni dia kata sebenarnya kaedah yang digunakan oleh ustaz-ustaz yang ikut manhaj salaf ni salah. Dia kata sebab dia kata tengok ustaz-ustaz yang glamour, contoh macam Azhar Idrus, dia jawab boleh tidak, halal haram, stop situ je, tak payah bagi dalil. Bagi dalil ni masalah, dia kata. Tak apa lagi, stop saya. Terus dia kata last kali, tengok Rasulullah pun jawab boleh tidak je. Dia kata Rasulullah punya, dia sebut kan, Rasulullah pun dulu jawab mudah je. So tak ada bagi tahu kalau Allah, kalau Rasulullah. Memang ada Nabi tu Rasulullah. Apa saya nak baca kalau Rasulullah? Dia nak lempang budak ni. Saya kata masalah budak ni. Dia actually dia nak sangat nak pegang lagi benda-benda pelik-pelik ni kan. Dia nak sangat kan. Hati dia tak tahu kenapa. Dia actually boleh ubah. Kan yang degil tu je. Yang peliknya dia bercakap itu. Budak jumpa saya, dia kata apa? Kami jumpa dia baru ni dia membebel. Panggil panjang, dia kata ustaz. Saya kata benda cerita antaranya tadi lah. Dia kata ustaz ni salah, dia kata manhaj salaf ni salah. Membawa dalil banyak kali ni salah. Sebab bila bawa dalil banyak sangat ni, jadi orang pun lari, tak nak belajar, dia kata. Cara terbaik apa? Boleh? Tak boleh. Haram? Halal. Macam tu je. Barulah orang boleh datang ramai macam ceramah Zaid Idrus, dia kata.
Saya cakap masalah lah budak ni. Waktu tu yang itu tak pergi. Bila tambah kata, Nabi dulu pun cakap ya ke tidak? Dia kata. Kan sahabat kata, ya Rasulullah, boleh tak aku sekian? Boleh. Nabi kata boleh je. Tak ada baca kalau Allah kalau Rasulullah. kan, saya nak lempang ni dah Rasulullah tu Rasulullah. Apa saya nak kata kalau Rasulullah pula? Masalah betul. Ni saya macam tu tadi. Dia ada masalah sikit. Mana hati dia makin nak kan? Dia nak macam tu juga. Bahaya. Saya kena faham Jadi bila baca tentang benda-benda fitnah-fitnah akhir zaman, tentang apa yang akan berlaku, tentang masalah hati akan dihadapkan dan sebagainya, anda buat persiapan. Bukannya maksud dia lepas ni duduk diam, apa nak buat bila kita tak, bukan macam tu. Kena baiki diri kita, tengok apa yang silap, tanya tengok diri kita duduk mana. Berdasar pada nas, apa kita punya pendapat sebenarnya. Faham? Okay, baik. Sambung. Bab As-Samin wa Arba'in. Bab As-Samin wa Arba'in. Bab As-Samin wa Arba'in. Kaifa bada al-Islamu wa kaifa ya'udu. Kaifa bada al-Islamu wa kaifa ya'udu. Al-Hadis 114. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada. Fatuba lil ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Hadis 115. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu kama bada wa huwa ya'ziru bainal masjidaini kama ta'zirul hayyatu fi juhriha. Wa huwa ya'ziru bainal masjidaini kama ta'zirul hayyatu fi juhriha. 116. Min hadisi Abi Hurairah, innal imana la ya'ziru ilal madinati binahwihi. Hadis 117. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah. La taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah. Wa fi ukhra la taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu Allah. Al-hadis 118. Wa an Hudzaifah qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala uhsuli kam yalfidhul islamu. Qala Faqulna ya Rasulullah atakhafu alaina wa nahnu ma baina 600 ila 700 qala innakum la tadrun la'allakum an tubtalau qala fabtulina hatta ja'ala ar-rajulu minna la yusalli illa sirra. Ni atas balik. Baik. Bab kaifa bada'al islamu wa kaifa ya'ud. Bab 48.
Bab kaifa badal Islam. Bab berkenaan macam mana bermulanya Islam. Wa kaifa ya'udu, dan bagaimana dia akan kembali semula. Mana macam mana Islam tu bermula dan macam mana dia lepas tu dia akan kembali datang balik sekali lagi macam mana. Ini maksud dia secara tak langsung apa yang Nabi ceritakan di sini menunjukkan berkenaan dengan apa turunnya atau menjatuhnya Islam ini punya kedudukan adalah di antara tanda-tanda kebenaran Rasulullah SAW. Nabi SAW sendiri memang kita kata memang fitrah alam. Bila satu benda dah naik, dia akan turun. Cuma Nabi, bila kita kata dalam tajuk ni, bila Islam adalah agama yang successful, mana agama yang berjaya. Maksudnya kita tak ada para anbiya yang mempunyai kejayaan seperti Muhammad SAW. Mana para anbiya lain sebelum Rasulullah SAW ada pengikut, tak ada langsung pun ada. Kan? Ada pengikut yang tak ada langsung, ada 2 orang, 3 orang, ada 10 orang dan sebagainya. So secara tak langsung kita kata memang para anbiya actually daripada dulu sampai sekarang kita kata memang mereka ni ramai, tapi yang successful betul-betul adalah Rasulullah SAW. Sebab kenapa bila ada orang dia Michael yang HR tu dia tulis 100 manusia paling influential dunia, dia letak Rasulullah nombor 1. Siapa yang berlaku adil dia akan dapat nombor 1. Sebab apa-apa di Eropah yang dah ada advancement yang ada di Eropah pun semua sebalik pada Islam dahulu. Mana apa yang digerakkan oleh Rasulullah pada zaman dia duduk dalam keadaan tak boleh benda tu berlaku. Untuk berkejayaan 23 tahun menguasai, kan, 23 tahun tadi, sampaikan kerajaan yang ditubuhkan oleh baginda, menguasai sampai jatuhkan Rom dan Parsi. Tak ada siapa boleh fikirkan benda berkenaan. Perkara berkenaan. Jadi Rasulullah SAW dalam konteks tadi memang paling berjaya. Tapi berjaya sebab baginda adalah utusan Allah Ta'ala, bukan sebab strategi. Setengah orang kata Nabi Muhammad ni strategis. Salah. Pakar perang, salah. Sebab baginda terima wahyu Allah Ta'ala. So anything baginda buat berdasar pada wahyu, bukan berdasar pada strategi. Kita kena atur, susun dan juga buat perancangan. Tapi Nabi Muhammad SAW berjaya sebab baginda utusan Allah Ta'ala, bukan sebabnya bagindanya adalah pakar strategis. Kan, ada perancangan, ada sekian sebagainya. Hatta ketika pada zaman Rasulullah SAW hidup tu, baginda perancangan awal, kalau diorang nak tengok, mengalih kambing. Itu je lah. Itu yang Nabi SAW buat. Mana ada buat benda lain, nak jadi ketua kampung? Tak. Ketua kelas? Tak. Kita kecil-kecil ada ketua kelas. Kan, ketua pengawas. Bangga je ketua pengawas. Apa hebatnya. Kan, kita dah dilatih dari kecil. Macam tu. Untuk kepimpinan. Tapi Nabi tak ada. Nabi habis-habis jaga kambing. Actually memang semua para ambil keseluruhan jaga kambing. Tapi ada para ulama kata itu cara Allah Ta'ala aturkan mereka supaya sabar. Kambing ni kan degil juga. Orang kata jangan dia pergi juga. Kan kalau tak lempang kambing tu kan masalah lari pula. So jadi kena panggil, pujuk dan sebagainya. Kan hilang kena cari. Macam-macam lah. Jadi konsep dia kita kata memang Nabi ni berjaya. Tapi berjaya sebab Nabi utusan Allah Ta'ala, tu je. Jangan letakkan benda lain. Tapi bila Nabi ceritakan bahawa Islam ni akan kembali semula, sedangkan ketika Nabi cakap ni lafazkan ni, kan dapat Abu Hurairah, dan ketika Abu Hurairah bersama Rasulullah ketika di Madinah, bukan di Makkah. Faham tak? Maksud dia ketika mana Islam tengah kuat. Islam dah mula kuat, nampak berjaya. Abu Hurairah dia masuk Islam dalam pertengahan Rasulullah SAW berada di Madinah. Dia bukan daripada awal Islam. Dia tak merasai era Islam di Makkah, tak rasa. Macam mana kena impak batu ke disiksa, dia tak rasa. Tapi bila Nabi SAW kata Islam itu macam mana Islam ni akan bermula semula sekali lagi. Soalnya macam memberitahukan keadaan naik kan, dia akan turun dan akan naik balik. Ini adalah pemberitahuan. Ini tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Mana apa akan jadi pada Islam, Nabi dah bagi tahu awal-awal. Maksudnya kita berlaku kejatuhan dan akan naik semula lepas tu. Jadi dia kata apa? Dia kata daripada Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, dalam sabda Rasulullah SAW, bada al-islamu, telah bermula Islam, ghariban. Actually perkataan gharib ni actually orang kita dia asing betul, tapi gharib ni bukan semestinya asing. Dia macam dagang macam ni. Kita datang masuk kampung orang, kita ni gharib lah, orang asing. Kita orang, tapi bukan maksud orang asing makhluk asing. Tu ada dulu siapa buat orang buat seminar akidah orang asing. Saya macam biar benar apa saya gunakan lafaz tu. Tengoklah orang yang dagang, orang yang merantau, yang berada di tanah tempat orang. Maksud dia betul meaning asing tadi. Macam orang datang tempat orang, masuk kampung orang, dia tak boleh buat suka hati. Memang dia actually terpaksa, dia bind dengan apa peraturan tempat berkenaan. Macam tu juga kita manusia ni, Islam ni asal dahulu dia ni terasing, terpinggir. Dilihat sebagai benda pelik. Kan bagi orang kata akan musyrikin Mekah boleh kata aja'alal alihata ilahan wahidah. Adakah dijadikan Tuhan satu je?
Dia kata peliknya kan. Dia kata pada Rasulullah SAW ajak dia orang supaya tinggalkan Tuhan yang banyak, sembah Tuhan yang satu. Dia orang kata aja'alal alihata ilahun wahidah. Adakah dia nak jadikan Tuhan yang satu je? Inna hadza la syai'un ujab. Ni benda pelik lah. Dia kata ajaibnya. Kan Tuhan satu je. Kan kita ada dewa macam-macam. So sekarang ni kita kata pelik lah pula kan Tuhan banyak. Pasal tak? Tapi ketika awal dahulu Islam ni tidak macam tu. Bila dia datang Islam, orang kata, satu Tuhan je, tak ada dua. Peliknya dia macam tu. Jadi macam pelik kan. So kelakar lah kita kata secara asasnya benda ni actually di awal dahulu Islam ni dianggap pelik. Memang ajak kebaikan orang Arab pun tahu. Tapi benda tu dianggap pelik oleh orang Arab bila persaudaraan ni tak ada batasan dan sebagainya. Orang hamba dengan tuan setara. Peliknya. Kan mana boleh diorang terima bangsawan dengan hamba? Mana boleh duduk semayang sama? Bahkan benda tu tadi kalau kita kata dalam di negeri Eropah sampai tahun kurun ke-20 masih lagi ada fahaman tadi. Fahaman tu masih lagi kekal. Macam yang kita kata ceritakan berkenaan dengan macam Dr. Maurice Bucaille, pengarang buku The Bible, The Quran and Science, yang mula mendesak dia ataupun mendorong dia untuk mula kaji Islam adalah dia melihat Malik Faisal, Raja Saudi Arabia yang kaya, yang memang ketika waktu berkenaan dia orang paling kaya di dunia. Kan sebelum saham-saham timbul, kes saham dan juga persyarikatan dan sebagainya, zaman minyak tu purely dia kaya, memang kaya sungguh. Tapi kaya dia pelik dia oleh Maurice Bucaille, dia semayang bersama dengan dia punya jaga, sama-sama solat. So Maurice Bucaille tak boleh terima. Dia pelik, dia kata kenapa raja ni kaya, paling kaya di dunia, semayang sama macam hamba dia, macam orang pengawal dia saja. Jadi situ yang dikatakan trigger. Maksud dia Eropah tak faham lagi tajuk berkenaan dengan hamba dengan tuan ni sama taraf. Sedangkan zaman Malik Faisal tadi actually bukan hamba pun, pekerja. Bagi diorang pekerja pun tak boleh sama taraf dengan ni. Kan diorang tu sebab ada VIP lah. Kan? Sebab tu ada VIP. Jalan biasa je. Apa masalah dia? Yang pagi tadi kena sekat juga jalan raya. Tak tahu sultan apa ke lintas. Tak tahu sultan ke. Nampak pelik kuning lah. Mungkin Agung, Allah Ta'ala alam. Bila lintas daripada NKVE tu, dia keluar daripada arah Bukit Jelutong, dia keluar situ. Agak ni jugalah. Sultan Selangor. Tak tahulah Sultan Selangor tidak. Tapi plate kereta warna hitam, plate warna kuning. Tapi ikut semua raja ikut kuning kan. Okey. Anyway, mana kita kata kat dunia ni memang kita kata ada beza lah. Raja jalan dengan orang biasa jalan tak sama. Kan? Kan imam raja nak semayang, jadi dia ada macam itulah. Jadi konsep asal sebenarnya kita kata dari Islam ni memang pembezaan tu tidak ada. Orang tu kaya ke miskin. Bila imam kata Allahu Akbar, dia kena takbir Allahu Akbar. Imam rukuk, dia kaya, imam tu miskin. Banding dengan dia lagi hebat. Bab cari duit ni macam tu duit dia. Kan? Duit dia banyak sangat, berkepuk-kepuk. Imam tu miskin gila. Tapi bila imam tu kata Allahu Akbar, tak kira kaya ke, datuk ke, tan sri ke, anda kena sujud. Kena tungkuk, kena i'tidal, ikut apa imam cakap. Dekat situ sebenarnya actually dia ada ajar humbleness dan sebagainya. Anda kena rendah diri. Dan tak boleh pandang diri anda tinggi dari orang lain. Sebelah anda tukang kat sampah, sebelah kiri ni tukang kebun dan sebagainya. Anda semayang, anda kena bersama dengan dia. Anda dia kata macam kebun belakang sikit. Apa? Tukang kat sampah ujung sana. Saya ni sini. Tak boleh. Haram. Dalam Islam kita kata bahkan keluar soft tak boleh. Sebab nak ajar kita supaya humble. Tapi tak kerti-kerti juga kadang-kadang tak faham. Itu tak datang masjid tu. Kan tunggu pencen, dia rasa macam sakit-sakit, tak boleh baik tu, dia datang masjid. Itu masalah dia. Tengah sihat tu, rasa hidung atas ni, memang tak datang masjid dah. Kan gila kau, langgar dia, senggil bahu dia orang. Kan, tak kenal aku datuk ke? Tak masalah kan? So konsep ni bahaya. Tapi sebenarnya kita kata, dari Islam ni, bila datang, dia ajarkan, kan, siapa? Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan, Khalid bin, Walid bin Mughirah. Yang ni setaraf dengan apa? Bilal bin Rabah. Diorang tak boleh terima. Sekarang ni kalau kita cakap, orang kata mestilah sama manusia ni kan. Tapi ketika Islam datang, tak terima. Mana Islam actually benda tu benda pelik. Islam datang terasing, pelik. Orang dengar macam apa Muhammad tu ajar? Apa dia ajar? Peliknya orang kaya sama dengan miskin, orang bangsawan sama dengan tak bangsawan. Kan macam mana boleh sama? Macam mana sama dia kata. Dan semua anak Adam, dia kata, kamu semua dari tanah. Kamu semua dari tanah dan kamu semua dari Adam. Adam dari tanah, dia kata. So tak ada siapa lebih. Yang merah atas putih, putih atas hitam, hitam atas kelabu, tak ada siapa beza. Semua sama saja. So itu je konsep yang Nabi ajar kepada para sahabat. Zaman tu adalah pelik. Zaman tu pelik. So Nabi kata Islam tu datang pelik. Mana masa dia terasing. Masa dia orang pinggirkan. Okay, ini riwayat dia datang, dia kata Bada'ah, dia kata Bada'ah.
Bada'a. Maksud dia bada'a tu mulalah, bermula. Okey? Allah Ta'ala gunakan lafaz bada'a dalam Quran dalam surah Al-Anbiya 104. Allah Ta'ala kata apa? Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Macam mana kami mulakan kejadian makhluk, kejadian ciptaan, kami kembalikan dia sebalik. Ni ada perbincangan ahli sains berkenaan bila dunia ni the Big Bang. So bila nak patah balik nanti macam mana? Dia hilang ke dia patah balik? So diorang actually betul timbul tajuk perbahasan diorang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Anbiya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Macam mana kami mulakan kejadian, kami kembalikan dia balik. So maksud dia akan return balik sekali. So sekarang diorang dah mula perbahaskan berkenaan macam mana alam ni akan habis, tamat. Quran dah keluarkan satu maklumat, iaitu apa? Macam mana dunia ni jadi, dia akan patah balik macam tu. Kalau dia mengembang, dia akan kuncup balik. Ini yang Quran berikan. Tapi yang lain datang dengan teori pelik, teori dan sebagainya. Ini Quran beritahu. Quran beritahu berkenaan dengan tajuk ni. Jadi secara tak langsung kita kata, dia kata maksud dia Allah Ta'ala mulakan kejadian. Okey. Siapa telefon? Bukan orang lain saya punya, tapi tak diangkat. Okey. Mana badal Islam wa sayaudu, yaudu pula. Dia maksud dia bermula lepas tu kembali. Kembali ni maksud dia dia kata gunakan istilah kembali ni. Dia actually perkataan lain macam raja'ah pun ya juga. Raja'ah kembali boleh guna pakai. Ada kembali semula, ia boleh juga. Tapi ada ni actually biasanya dia macam sekeliling. Raja'ah ni mungkin sekeliling tau. Maksud dia bukan satu pusingan, kitaran. Jadi ada ni biasanya kitaran. Pergi datang balik macam tu. Okey. Jadi dia akan kembali semula. Kama bada, macam mana dia bermula. Macam dia bermula hari tu, macam tu dia akan kembali balik. Dan maksud dia adalah Islam ni mula pada awal awal keadaan dia pada manusia-manusia yang tertentu dan sedikit, minority. Kan mula kan minority, dia bukan ramai. Okey. Kemudian dia mula apa? Tersebar dan juga makin menang. Maka Rasulullah SAW memberitahu bahawa akan datang pada Islam ini lepas tu kelemahan. Mana kelemahan, kepincangan, sehinggalah tidak ada kecuali apa? Datang Islam balik pada kumpulan tertentu yang kecil saja. Zaman sekarang ni bila ada orang gunakan, dia kata Islam ini bersama-sama dengan orang majoriti. Salah. Dia Islam ni bukan pasal majoriti, bukan pula kita cari orang pelik pula. Orang ni semua ikut sunnah, kita ikut tak sunnah. Betul dia kata, jadi pelik dia kata. Bukan, maksud dia bila kan asalnya Islam kuat kan, kemudian datang kepada dia kelemahan. Mana Islam mula dia sikit orang tertentu, kemudian tersebar meluas kuat. Kemudian dia akan kepincang balik, jadi ada mula kacau ni, kacau itu dan sebagainya. Tinggal Islam tu pada orang tertentu sikit je. Lepas tu akan merebak balik semula. Macam sekarang ni kita kata macam mula ada kesedaran. Ni tahu macam ada orang jatah penjaga pun kata dengan saya, dia kata zaman dahulu kalau 10 akhir Ramadan tu actually the best waktu untuk menjaga. Sekarang tak, dia kata. Sekarang kalau 10 akhir Ramadan ni makin tak laku. Sebab A, orang balik kampung. B sekian. Tak, C, orang mula start nak rajin ibadat. Itu antara kita sangka baik lah. Manusia dah mula apa? Ada penumpuan pada ibadat. Zaman dulu tak kisah, cakap je. Tak ada hadis pun kan, cakap kan. Zaman para sahabat kan diorang jaga sabda Nabi ke tidak. Macam kita kata kita akan belajar lah, macam Ibnu Umar dilarang lelaki tadi kan. Lelaki yang kata bersin, hajim alhamdulillah. Lelaki tu kata hajim alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Ni dalam sunan Tirmizi, dalam kitabul adab. Seorang lelaki dia bersin. Lepas tu dia kata alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Ini zaman apa? Zaman kita panggil para sahabat hidup lagi. Lelaki tu bersin sebelah Ibnu Umar. Dia cakap macam tu. Ibnu Umar kata dengan dia, bukan macam ni yang belajar kami. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dia kata segala puji bagi Allah, salam ke atas Rasulullah. Tapi bukan macam ni yang belajar kami. Nabi ajarkan kami alhamdulillah pada semua keadaan. Maksudnya alhamdulillah saja, selesai kerja dan sebagainya, alhamdulillah sahaja. Jangan tambah macam-macam. Itu orang yang jawab. Ni tukang cakap yang kena. The one that sneeze. Itu kena jawab. Tapi kalau dia baca Fatihah, bila nak jawab? Saya buat lawak dekat IJN. Saya kata dengan dia, ya, ada orang ni kan suka kan, benda baik apa salahnya? Saya kata dia bantai orang tu bersin-bersin, hashum. Dia baca alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Kita nak jawab ni tak ada dapat. Nabi kata alhamdulillah je. Tapi kalau baik apa salahnya? Bukan dalam masalah akal. Masalah syarak ni tak boleh masuk akal. Nabi kata alhamdulillah. Alhamdulillah pendek je, sepanjang sikit. Alhamdulillah rabbil alamin ke. Kan Nabi kata alhamdulillah. Ibnu Umar start kan. Orang sana. Lepas tu lepas zaman para sahabat kan berkembang kan. Lepas tu orang Islam tersebar kuat. Kemudian kan dapat satu zaman orang kata tak apa.
Tak apa, baik apa salahnya, baik apa salahnya, baik apa salahnya. Lepas tu sekarang ni start balik. Start balik apa? Jangan cakap macam tu. Perasan tak? Apa Ibn Umar kata dulu, diulang balik sekarang. Tapi kalau kita balik 20 tahun lepas, orang tak kisah. Orang kata apa? Baik apa salahnya? Elok apa salahnya? Kan? Itu saya kata. Kalau yang tu tak salah lah. Hashum, alhamdulillah baca Fatihah sikit. Kalau orang kata, apa salah baca Fatihah? Saya kata, Nabi tak berlarang pun. Ada hadis Nabi larang? Tak ada. So, then buatlah. Jenuh kata. Kan? Hashum, alhamdulillah rabbil alamin, rahman rahim, maliki yaumiddin. Lepas tu, berhenti. Ustaz berhenti. Baca Fatihah. Lepas tu kita kawan tu berhenti lah. Hashum, dia baca Fatihah kena dengar pula. Tak boleh kita cakap dengan baca Fatihah kita dengar kan. Kita boleh cakap Iza Al-Quran fa'ansitu fastami'u lahu ansitu. Diam, dengar. Macam mana? Tak jenuh kepala. Bila bismillah pula Nabi kata bismillah saja. Datang kita bismillahirrahmanirrahim. Apa salahnya kalau baik? Baik tambah ke apa salah dia? Fine. Masuk asal sunnah teruslah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malik Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Jabbar Qahar. Kan baca semua kali sampai sabur. Oh makan. Jenuh anak-anak tunggu. Abah kita makan lambat gila kata. Dia rajin, baiknya dia. Kan? Setiap kali lafaz macam nak makan tu, Asmaul Husna dulu. Bismillah bukan dengan Ar-Rahman Rahim je. Dengan Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin sampai habis sekali. Kalau ikut akal kita salah ke baik ke buruk? Baik. Dia makan dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha apa Raja, pemilik sampai habis. Kan? Apa masalah dia? Tapi tak jenuh, kita mengarut nama dia. Kan? Actually jangan buka ruang. Faham tak? Tapi perasan tak? Benda ni 20 tahun lepas kalau kita cakap, orang kata, sesat lah budak ni. Tok guru kita kata boleh. Sampai sekarang orang dah start apa? Hadis kata apa? Perasan tak? Dia itu yang Nabi SAW janjikan benda berkenaan. Dia teruk balik. Dia akan datang balik. Balik semula macam tu. Maksud dia asalnya Islam ni kuat. Mana asalnya duduk Islam ni pada orang tertentu. Sikit-sikit orang tertentu saja. Kemudian tersebar meluas dan sebagainya. Kenapa kata dia akan didatangi dengan kelemahan dan juga apa kelemahan dan juga kepincangan, ada orang tinggalkan hukum dan sebagainya, sampai tak kekal Islam tadi melainkan pada orang-orang tertentu dan juga golongan yang tertentu saja sampai macam memula dulu. Sikit. Kita yang suka kepesunan ni sikit. Orang suka Yahanana ramai. Kan kita yang nak kita sini kita yang nak belajar sunnah Rasulullah SAW ni sikit je. Bila buka kelas hadis Nabi SAW sikit je datang. Kan kenapa? Hadis Nabi taklah baca sendiri pun tak apa. Tapi Yahana ni kena dibuat oleh untuk share saja. Dia kena bayar tau. Dia boleh buat dekat apa, dekat masjid apa nama? Setiawangsa. Dia letak apa price. Di rumah harga sekian, di sekolah harga sekian, berapa ramai. Serius. It's concert kan, concert. Ya ilallah. Tapi perasan tak? Okay, kita perasan benda tu tadi, sekarang ni yang tak suka, yang suka ramai benda tu. Semua kata baik kan. Yang kata tak suka, berapa ramai? Sikit je. Tapi ada, muncul, mula makin merebak. Makin kuat kan. Dulu orang tak kisah hadis sahih ke dhaif, lantak kan. Sekarang mula dah bimbang balik kan. Jaga. Menunjukkan bahawa apa? Macam mana mula dahulu para sahabat macam tu, sekarang ni kita dah start mula balik. Tapi janganlah kita harapkan besok lusa terus Islam telah berkembang. Kan? Anda janganlah sangka itu mungkin ni cucu kita, cicit kita. Kita mungkin permulaan saja. Mungkin beberapa tahun lagi baru naik oleh Islam. Tapi jangan kita macam tak kena naik sekarang. Tak naik kita tunjuk perasaan. Kan Saya tak ajar yang tu. Okey, baik. Dan asal gharib ni maksud dia jauh, terpinggir sebenarnya. Gurbah gharib. Jadi apa dan dikenaki mungkin maksud dia, ada juga yang mengatakan maksud dia kenaki hadis ni adalah muhajirin. Kerana mereka ni dahulu apa? Taqarrabu, mereka kan terpinggir, terusir daripada tanah air mereka, lari dengan agama mereka. Maka dengan maksud itu, maksud dia apa? Maksud dia dekat sini, apa pada akhir zaman nanti akan dahsyat apa segala ujian ke atas umat Islam sehingga mereka terpaksa lari dengan agama mereka sendiri. Selamatkan agama. Terpaksa lari duduk tempat jauh-jauh dan beramal dengan Islam pun payah. Kan semayang lebih sikit orang marah. Kan? Jadi macam benda ni pernah berlaku di Rusia, pernah berlaku pada macam ni. Kan nak semayang kena nyorok. Asal diorang dahulu zaman Imam Bukhari dulu kan Islam ni tersebar dengan meluas. Masjid mana kat sana tu tempat imam ulama hadis. Khurasan dan sebagainya. Kawasan berkenaan adalah kawasan umat Islam tersebar dengan agama Islam ni. Beramal, berungang kaji apa hadis Nabi SAW. Tapi lepas zaman komunis kan perasan tak jadi. Masjid berapa biji? Satu je lah. Itu tanda je. Kerana dekat semua tempat dia Vienna buat ada masjid. Tapi sebiji je lah.
Dia maksudnya pengamalan Islam tak meluas. Bahkan kalau tengok tanah Arab, contoh macam apa, negara-negara seperti Iraq sendiri kan. Zaman ketika mana zaman pemerintahan Saddam Hussein dan sebagainya, Husni Mubarak, orang muda tak boleh pergi masjid. Ada sekatan dengan orang muda pergi masjid. Bawah 40 tahun tak apa. Orang atas 40 tahun, bawah 40 tahun tak boleh. Atas 40 tahun saja dibenarkan. Maksudnya benda ni, cara pengamalan Islam tadi tu tersekat. Anda nak zahirkan anda ni beragama tak boleh. KGB lah tu. Maksud dia tak boleh lah buat benda depan. Kalau mula berjamaah ramai sikit je mula mengaji Al-Quran kan siap. Kan? Itu menunjukkan bahawa Islam itu telah menjadi terasing. Maksud dia asalnya negara berkenaan, tempat Islam ramai. Tapi lepas tu naik agama, bukan Kristian, bukan Islam, siapa? Komunis. Kan pelik tu, fahaman yang baru. Yang kita kata menyekat langsung umat Islam daripada beramal dengan amalan Islam. Faham So tak langsung kita kata benda, maksud dia umat Islam tadi mungkin berada pada keadaan tertentu terpaksa lari. Mereka terpaksa terusir macam di Syria. Kan orang kata nampak perang saudara. Bukan perang saudara. Kerajaan dia ada fahaman pelik. Dia fahaman berdorang ni, Nusairi, dia Syiah, dia punya keturunan lah. Baka-baka keturunan Syiah, tapi dengan nama lain, Nusairiyah dan sebagainya. Diorang ada fahaman pelik. Dia memang tak boleh terima Islam ni. Memang dia terpaksa. Orang Islam tadi nak beramal dengan Islam, kena keluar lari tempat lain. Jika tidak, di sana masjid bukan tempat dia. Dia tak dibenarkan langsung. Itu konsep yang berlaku. Mana maksud dia, mungkin ada kata yang maksudkan dengan orang yang terasing ni, maksud dia mereka ni terpaksa berpindah randah kerana menyelamatkan agama mereka. Maksud dia macam dia dibuat oleh Muhajirin. Dan tengah datang adalah hadis Nabi kata, dan hadis yang lain Nabi kata, qila ya Rasulullah manil ghuraba. Okey, siapakah orang ghuraba ni? Pada Nabi kata hum nuzza' al-qabail. Mereka adalah kumpulan yang kecil daripada kabilah-kabilah tadi. Ini isyarat kepada maksud mereka ni pindah randah. Wallahu alam. Tapi yang dinyatakan dengan jelas sebenarnya maksud ghuraba ni tadi bukan masalah pindah randah, tapi identiti mereka ni tadi terasing. Zaman dahulu kita kata, kalau kita kata yalah arak haram, Islam naik kan, arak dah diharamkan. Zaman Inggeris naik kat kita, arak ni okey. Betul tak? Bila majlis kerajaan, majlis rasmi kerajaan pun ada dulu. Poli-poli, sasar dan sebagainya, kalau ada majlis rasmi, kerana mak salih ada tu, tonggang arak sekali. Tak tonggang arak, tak masuk kelas dia kata. Kan benda tadi kita kata secara konsep dia, benda tadi macam tak apa, tak mengapa. Masalah Islam ni, yang Islam kata haram, dia jadi apa? Tak ada masalah. Faham tak? Tidak ada masalah untuk seorang tu langgar. Jadi maksud dia Islam tadi telah kembali kepada kedudukan tadi. Asal dalam keadaan apa? Terasing tak diri, diamalkan, kemudian menang, kuat. Kemudian jatuh, turun. Kemudian naik balik. Sekarang baru, arak haram. Bawa timur dah. Dulu tak kisah pun. Kan? Mana pakcik pun ada apa, poster-poster pun kedai arak Kasbah. Kedai Haji Mak Ali contoh kan itu. Kan kan? Zaman dulu tak ada masalah. Kan Tiger Beer pun tak apa. Menaja kan, penaja kan. Sekarang tak. Ada dah mula rasa apa? Benda tu haram, kita dah tinggalkan. Mana ada? Dulu masalah kedai halal haram tak ada kan? Cop halal haram ada kecoh dulu. Tak ada. Makan melantak je lah. Lepas tu ada timbul halal dan sebagainya, hak halal. Tapi ada sebahagian orang tu dia nampak benda tu untuk ekonomi. Duit je, dia bukan kira masalah benda tu tadi sebagai tanggungjawab. Ini adalah cara untuk kita dapat duit banyak lagi. Bukan itu cara dia. Kita mengedarkan makanan halal. Tadi kerana itu tanggungjawab kita untuk menjaga makanan Islam tu je, bukan masalah dapat duit kaji banyak. Tapi orang kita ada separuh tu ingatkan itu sumber ekonomi je. Dia lupa berkenaan dengan tanggungjawab kepada Allah Ta'ala. Tak dapat kaya pun tak apa. Yang penting anda dapat menjalankan tanggungjawab anda sebagai seorang Muslim. Faham Jadi secara asasnya terasing, kemudian kuat, kemudian apa? Jatuh, kemudian terasing balik sebelum dia jadi kuat semula. Itulah janji Rasulullah SAW kepada orang umat Islam. Mana? Dan Nabi kata di hujung tu, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah untuk orang-orang yang terasing. Mana? Dengan sebab apa? Mengamalkan apa yang Nabi SAW dan juga perintah Allah Ta'ala. Bukan terasing sebab dia asingkan diri, tak pergi masjid, tak sekian duduk kat rumah. Apa? Aku ni ghuraba. Itu bangang nama dia. Dia kena pergi. Masa dia terasing sebab dia mengamalkan sunnah, orang pandang dia, peliknya dia pakai tudung labuh. Peliknya dia kenapa dia pakai purdah. Peliknya dia kenapa dia tutup aurat. Peliknya dia kenapa tak salam tangan. Kan? Peliknya dia. Start macam tu saja bahawa anda tahulah anda telah terasing. Orang kata, peliknya dia tak boleh salam. Peliknya dia tak boleh duduk sebelah-sebelah. Camping sama-sama, apa salahnya? Start orang kata macam tu kan? Maka di situlah maksud dia anda sedang menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Mana benda haram, orang kata pelik dan anda laksanakan, maka berbahagialah anda dengan sebab itu. Mungkin kita nak keredaan manusia, kita tak dapat sebenarnya. Manusia ni akan sentiasa tak redha. Buat baik dia pun, tak minum arak, tak berjudi, pun orang tak suka juga. Pelik tak? Kan? Kita tak suka orang mabuk-mabuk langgar tiang, dia trik.
Ataupun kita tak suka orang-orang mabuk dan sebagainya, ataupun apa maruah. Ada anak orang bukan Islam pun di Malaysia ni tercemar. Tapi orang menyampah juga dengan kita. Pelik tak? Kan pelik kan? Benda yang kita suruh tu adalah benda yang memang patut. Kan? Pasal kita boleh buat kan? Salon asingkan lelaki perempuan. Kan elok. Tapi tak. Nak campur juga. Menunjukkan bahawa kita ada masalah. Sebab apa? Islam tu menjadi asing. Sedangkan Islam tu adalah sebenarnya majoriti asalnya. Tapi menjadi asing daripada segi hukum-hukum dia. Jelas? Okay, baik. Ini ada pengumuman. Kursus Dr. Insam Khamis ini 9.45. Sesi pertama Purification of Soul 9.45 9.45 pagi. Purification of Soul. Ini tazkiyah yang hari tu kita dah start. Sabtu baru ni dah mula kan. Satu. Ini kedua. Kemudian kuliah khas Sabtu ini 29 Jun oleh Ustaz Johari Wahab. Johari Wahab. Persiapan mukmin menyambut Ramadan. Persiapan mukmin menyambut Ramadan. Ketiga, kelas fardu ain, kelas terbuka, kelas fardu ain. Yayasan Taklim, Darul Taklim Darul Taklim yang ke atas biasa buat kelas apa baca Quran pagi Ahad tu. Ahad 30 Jun ada kelas terbuka. Mana siapa yang nak pendaftaran mula, ajak kawan-kawan yang baru nak berdaftar boleh datang 8.45 pagi sampai 11 pagi. Ada makan-makan, dijemput hadir. Makan kat kedai boleh makan kan. Tapi sebenarnya yang pentingnya untuk bawa orang-orang baru untuk datang belajar. So saya nak belajar Al-Quran, baru nak daftar. Dan hari tu kita akan adakan test. Test tu sendirilah, bukan test depan orang ramai. Depan orang ramai menangis nanti. Duduk depan ni baca. Saya tak boleh baca. Bukan macam tu. Maksudnya dia akan dia asingkan, dia ditanya baca apa dia boleh baca supaya kita dapat kelaskan dia duduk kelas mana. Tu maksud dia. Advance sangat pun kita letak kelas bodoh kan nanti dia marah pula. Bukan kelas bodoh, kelas tak pandai. Okey, kan. Jadi maksud dia kena faham Jadi konsep dia maksudnya hari Sabtu ni Ahad 30 Jun siapa-siapa yang ada keluarga yang nak belajar Quran dan sebagainya, kawan-kawan boleh ajak datang untuk pendaftaran dan juga teruskan belajar Quran. Jelas Ada soalan? Tak ada, kita berhenti kat sini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.